Okey, dah start. Alright, baik. Baik, kita teruskan. Okey, baik. Kambing bahasa Arab Ghanamun ialah haiwan jinak. Okey, yang pertama sekali ghanamun ialah haiwan jinak. Kamu kena tahu perbezaan antara haiwan liar dengan haiwan jinak. Al-hayawanatul alifah haiwan jinak, al-hayawanatul muftarisah haiwan liar. Ustaz, soalan apa paling senang? Soalan paling senang ialah soalan buah-buahan. Kejap ya. Kejap. Okey, sorry. Biasalah orang sibuk. Okey, baik. Seterusnya kita tengok okey, ini apa namanya bahasa Arab? Samakun ikan ya. Tahun lepas masuk tau. Samakun ni. Ya, tahun lepas masuk samakun di dalam bahagian alif ba jim dal. Dia tanya dia bagi gambar ikan, lepas tu dia bagi pilihan jawapan. Yang isu tu maksudnya sedang hidup ataupun hidup tempat kosong fil ma'i dalam air. Maksudnya dia bagi pilihan jawapan kat bawah. Ghanamun, arnabun, samakun, apa lagi dia bagi ghazalun contoh. Jadi kamu tahu ikan adalah samakun ya, samakun ikan, sin mim kaf ikan samakun. Okey. Al haywanatul alifah dia haiwan jinak. Tapi kalau dia bagi gambar ikan jerung, itu haiwan liar. Tapi dalam buku teks kamu ataupun buku nota padat tak ada gambar ikan jerung kan. Dia bagi ikan biasa je. Okey, yang ini nampak je comel tapi dia adalah haiwan liar. Al haywanatul muftarisah haiwan liar. Ustaz, apa beza haiwan jinak dengan haiwan liar? Okey, saya bagi tahu kamu ya. Al haywanatul alifah haiwan jinak ini adalah haiwan yang kita bela. Haiwan yang kita bela dan haiwan yang senang untuk didekati. Haiwan al-muftarisah ni adalah haiwan yang memang bukan biasa manusia ataupun orang bela. Contohnya ular. Ular tu haiwan jinak ataupun binatang yang kamu tengok ni musang. Siapa sini bela musang? Ada bela musang? Kamu bela musang? Baik. Ramai bela musang. Musang ke musang betul? Sugar glider. Siapa yang bela sugar glider tu? Ada. Kan? Okey, jadi haiwan-haiwan liar yang eksotik ni orang tak bela, kita sebagai muftarisah. Gajah. Gajah pun haiwan liar. Tak ada orang bela gajah kan? Okey, baik. Jadi haiwan jinak ni adalah haiwan yang dibela ataupun haiwan yang memang dijaga. Okey, gajah haiwan liar. Ramai buat betul. Ada 14 orang dia buat haiwan jinak. Siapa tak bela gajah? Itu gajah mainan. Gajah mainan memanglah boleh bela. Okey. Ni tadi ada kawan tu tulis apa? Dia kata, Ustaz, mana ada orang bela apa nama tadi, bela kerbau katanya. Ustaz, mana ada orang bela kerbau? Okey, kerbau ni ada orang bela. Orang ternak kerbau ada. Jadi namanya haiwan alifah. Ya, haiwan alifah, haiwan jinak lah kita panggil ataupun haiwan yang dibela, haiwan yang dijaga. Kerbau ada. Saya bela dinosaur kata dia Udin. Pandailah kau. Ya. Okey, jadi haiwan alifah adalah kerbau yang mana dia dalam golongan haiwan jinak ataupun haiwan yang dibela. Dia bukan haiwan liar ya. Kenapa muka kerbau tu macam marah? Cuba tanya kau Ustaz. Mana muka kerbau senyum? Ustaz, saya demam. Ada kawan kita demam. Moga cepat sihat insya-Allah. Okey, next. Okey, dia ada soalan yang berkaitan dengan nama-nama serangga macam ni. Zubabun, lalat. Betul ya. Lalat bahasa Arab zubabun. Namlun semut, tapi dia bagi gambar lebah. Salah lah. Yang betul adalah nahlun. Nun halam. Nahlun lebah. Ya. Kalau namlun semut. Habis soalan dah. Okey, habis soalan dah. Saya bela Godzilla. Bela Godzilla pula. Dah macam-macam soalan korang, jawapan korang ni. Bela Godzilla lah, bela gajah lah. Makin takut Ustaz nak baca soalan korang ni. Okey, baik. Jadi, okey. Inilah dia haiwan-haiwan yang telah jawapan yang telah kamu buat ya. Okey, baik. Kejap.
Okey, baik. Jadi anak-anak sekalian, alhamdulillah jadi daripada pengamatan Ustaz, kamu dah menguasai tajuk tahun 3 berkenaan dengan 3 bersaudara tu. Nama-nama buah, nama-nama sayuran, nama-nama serangga dan juga binatang. Okey, insyaAllah. Sekarang kita akan teruskan dengan tajuk ataupun apa yang saya nak kongsikan dengan kamu semua, iaitu berkenaan dengan jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Kata nama dan juga kata kerja, yang mana soalan kata nama dan kata kerja ni merupakan salah satu daripada soalan yang masuk dalam peperiksaan UPKK. Ya, yang masuk dalam peperiksaan UPKK. Pertama sekali, sama ada soalan ini keluar dalam bentuk bena ayat. Bena ayat memang paling digeruni lah oleh pelajar. Kadang-kadang dia nak bena ayat, dia menung. Macam mana nak bena ayat, Ustaz? Kan, termenung nak bina ayat tu macam mana. Yang kedua, sama ada dia keluar dalam soalan, kamu kena betulkan ataupun susun perkataan menjadi perkataan yang betul. Ataupun yang ketiga, tahun lepas dia keluar macam ni. Dia keluar dengan cara tentukan ayat berikut, ayat nama ke ayat kerja. Macam tu. Okey. Jadi apa-apa pun lihat di hadapan kamu, notanya Ustaz ada bagi pada kamu ya. Notanya Ustaz ada bagi pada kamu. Pertama sekali kita lihat apa yang Ustaz kongsikan pada kamu. NIDI, nadi. Ini adalah formula nak kenal ayat kata nama. Ayat kata nama, jumlah ismiyah ialah ayat yang bermula dengan kata nama. Jadi macam mana kita nak kenal ayat kata nama ataupun perkataan itu kata nama? Pertama sekali Ustaz letakkan 4 huruf ini untuk kamu ingat. N-I-N-A-D-I, nadi. Apa itu N, apa itu A, apa itu D, apa itu I. Okey, tolong fokus, tolong ingat. N itu ialah nama. Maksudnya ialah untuk kita kenal ayat yang bermula dengan kata nama, ayat itu jika mula dengan nama orang, maka itu adalah jumlah ismiyah. Dengar ya, itu adalah jumlah ismiyah. Yang kedua A. A ni apa? Al. Maksudnya alif lam. Jika ayat itu bermula dengan alif lam, al-ustaz ke, al-qalam ke, al-madrasah ke, dimula dengan alif lam, maka itu adalah ayat kata nama. Alif lam ni maksudnya pengkhususan lah. Macam tu. Maksudnya dia jadi fokus kepada perkataan tersebut. Contohnya kamu ni contoh yang Ustaz bagi. Al-ustazu kharaja minal fasli. Ustaz itu telah keluar dari kelas. Nampak? Ya? Okey, lagi satu, al-qalamu alal maktabi. Pen itu atas meja. Ustaz, nangam tu apa? Nangam? Mana nangam? Nadi bukan nangam. Satu-satunya cara ialah the power of the only one hero. Betul. Okey, baik. Kemudian D. D ni apa? Domer. Kalau ayat tu bermula dengan domer. Domer ni apa? Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kalau dia bermula dengan sama ada huwa sampai ana, nahnu. Huwa jalasa alal kursi. Hiya jalasat alal kursi. Kalau dia mula dengan huwa ataupun hiya, itu adalah ayat kata nama. Domer lah, domer. Kalau isim syarah, dia bermula dengan haza, hazihi. Zalika, tilka. Kalau dia bermula dengan zalika, tilka, haza, hazi, maka itulah ayat kata nama. Jadi Ustaz jadikan dia 4 perkataan, 4 huruf ni, jadikan satu formula nadi, N-A-D-I. Nama, N, alif lam, al, A, D, domer, I, isim isyarah. Okey. Nangam tu betul. Nangam. Betul lah kot. Okey. Kemudian jumlah ataupun jumlah fi'liyah kata kerja. Yang ini kita dengar betul-betul. Kata kerja dia tak mula dengan nama orang dan awalnya tak ada alif lam. Biasanya kata kerja ni kamu tengok yang pertama ni. Biasanya kata kerja kalau dia fi'il madi dia 3 huruf. Dia 3 huruf. Rokiba, jalasa, fataha, kataba, mana'a. Okey. Dah lah 3 huruf. Huruf terakhir itu berbaris fathah. Tak kisah apa-apa pun kalau fi'il madi huruf terakhir berbaris fathah. Kalau dia huwa. Huwa jalasa, huwa rokiba, huwa fataha, huwa fa'ala, huwa hasiba. Bunyi hujung je. Itu kata kerja. Kemudian dia 3 huruf fi'il madi. Lagi satu nak kenal kata kerja, ya. Tengok ujungnya. Kalau dia ada tulis huruf ta buka macam ni. Mesti Ustaz dah ajar tak? Kalau dia ada ta mati, ta baris depan, ta baris atas, ta baris bawah, maka itu adalah kata kerja. Qaraat. Lagi satu cuba kamu tengok perkataan ni. Dia tak mula dengan alif lam dua-dua ni. Nama orang pun bukan.
fi'il domain pun bukan. Jadi kalau nama orang lah. Kalau jika dia ada alif lam, ini tak ada alif lam. Jadi kalau tak ada alif lam bukan nama orang, maka itu kata kerja. Lagi satu nak kenal kata kerja, awalannya ada tambahan ya, contohnya yaktubu, ataupun tambahan ta, takulu, ataupun alif, ya, aktubu, ataupun nun, naktubu. Ada tambahan ya, tambahan ta, alif dan juga nun. Itu nak kenal kata kerja. Baik. Ustaz, macam mana kata kerja ni boleh ataupun pelajaran ini boleh bantu saya bina ayat? Dengar betul-betul. Fokus betul-betul, insya-Allah. Baik. Pertama sekali, bila datang soalan bina ayat, kamu jangan sesekali janganlah kamu ubah perkataan yang diberi. Nyanyi pula malam ni. Apa contohnya Ustaz? Okey, sekejap Ustaz keluarkan contoh dia ya. Sekejap saya tengok contoh. Mana contoh? Ni. Ini soalan tahun lepas. Tengok depannya. Akala, qara'a, kataba, haza, tilmizun. Perkataan ataupun kalimah-kalimah ini pertama sekali bila disuruh bina ayat, jangan dan jangan ubah perkataan ini. Kamu tambah akala tu, kamu buat akalat lah, kamu buat akalu lah. Tak boleh. Kalau akala saja. Ya. Buat lagu Ustaz biar kami senang ingat. Macam Ustaz lagukan tadilah. Kalau jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah macam mana nak ingat? Pandai-pandai lah aku ingat. Tak sempat Ustaz nak buat lagu. N-A-D-I, nadi, jumlah ismiyah, nadi. Balance ni. Lepas tu kamu sambunglah lagu tu. Ustaz ada lagu domeh, tapi tak sempat nak ajar kamu lagu domeh. Itu nantilah. Kalau Ustaz sempat buat video dia, Ustaz cuba ikhtiar untuk kamu. Kalau tak sempat, kamu hafal lah lagu domeh yang kamu dah belajar kat sekolah. Okey. Akala buzotun. Apa tu buzotun? Ustaz, saya pergi klinik tau. Bye. Oi. Oh ya ke pergi klinik? Lelok. Lagi satu. So, ada kawan kamu sebut pergi klinik. Ustaz bagi tahu ya. Ustaz dapat satu memo berkenaan dengan calon UPKK. Memang tak ada peperiksaan ulangan siapa yang tak ambil. Dia sakit ke, dia demam ke, kena datang ambil, ada bilik isolasi. Tapi kalau dia demam memang tak boleh datang sekolah, kena bagi tahu segera pada pihak sekolah. Contohnya pagi tu demam, bagi tahu cepat-cepat ke pihak sekolah, sama ada buat bilik isolasi ataupun pihak sekolah ada cara lain. Pihak sekolah akan bagi tahu dekat orang yang terlibat untuk selia siapa yang demam sakit tu. Sebab tak ada ulangan. Setakat ni yang Ustaz dia beritahu macam itulah. Jadi tolong jaga kesihatan. Siapa naik basikal lajak tu tolong adakan dia break. Takut nanti kamu terlanggar batu, jatuh, luka, dah tak boleh ambil periksa. Jangan ya. Ustaz habis pukul apa? Habis pukul 9.30. Tapi kalau malam ni kita habis lewat sikit boleh? 9.40 ke macam tu. Oh tu. Yang guna ikut Hanika Maludin tu. Menggeleng-geleng kepala dia. Ustaz, kena pakai passport yang nampak luar ke? Ya, pakai passport yang look sinar. Jangan pakai passport yang tak nampak dalam. Okey, baik. Sekarang kita fokus pada yang ni. Nanti tanya lagi pasal peperiksaan ya. Okey, jadi soalan dia berbunyi kawin. Bukan kahwin ya. Kamu jangan kata, kahwin lah. Dia suruh kahwin lah. Bukan. Kawin ataupun jadikan perkataan berikut kepada ayat yang mudah difahami. So, bila bina ayat ni ramai pelajar takut, ramai pelajar resah, gelisah. Macam mana nak bina ayat Ustaz? Kami tak tahu bina ayat. Pertama sekali tolong dengar. Pertama sekali, yang paling utama sekali, the priority one. Priority one. Yang paling utama sekali ialah seboleh-bolehnya kamu kena tahu maksud. Perkataan fi'il kamu kena tahu maksud. Kami tak tahu Ustaz perkataan fi'il maksud dia. Okey, tak tahu tak apa. Kamu kena kenal perkataan itu fi'il ke isim. Perbuatan ke kata nama. Faham tak? Kalau dia perbuatan, Ustaz sebut tadi, ingat balik. Jika dia perbuatan, perkataan tersebut 3 huruf. Ataupun di awalannya ada tambahan ya, tambahan ta, tambahan nun ataupun alif. Itu kata kerja. Ya. Tapi kalau kata nama, sama ada dia mula dengan nama orang, dia ada alif lam, dia isim isyarah, haza hazi ataupun domair huwa hum mahum. Kamu kena kenal. Jadi kat sini kamu boleh nampak. Akala ni kamu dah nampak. Akala ni 3 huruf. Ini fi'il ni kata kerja ni. Qara'a ni fi'il juga. Kataba ni ni fi'il juga. Tahun lepas keluar 3 perkataan ni paling mudah.
Sepatutnya kamu tahu maksud dia. Akala telah makan. Qara'a telah baca. Kataba telah menulis. Nampak. Jadi nak bina ayat pertama sekali Ustaz keluarkan jawapan satu. Ustaz bagi cara nak bina ayat yang paling mudah. Tapi mudah macam mana pun kamu kena hafal. Kamu kena tahu beberapa perkataan kalau kamu nak bina ayat ya. Okey. Pertama sekali kita tengok akala dulu. Banyak sangat keluar ni Ustaz kurangkan. Siapa yang ada print nota Ustaz dia nak salin jawapan silakan. Akala telah makan. Kamu dah tahu akala ni makan. Baik, nak bina ayat kata kerja, kamu kena ingat 3 benda ni. Nak bina ayat kata kerja, you must remember 3 things. Cakap bahasa Inggeris. Padahal belajar bahasa Arab. Okey, kita tukar bahasa lah, bahasa Tamil. Yang ada 3 things you must know. Kataba tu apa? Kataba tu menulis. Kataba tu menulis. Okey. Pertama apa? Pertama sekali dalam ayat ada kata kerja. Yang kedua siapa buat kerja tu? Yang ketiga apa pekerjaan dia? Contohnya kamu tengok. Akala kata kerja. Pekerjaan dia apa? Telah makan. Buat yang kedua, siapa yang makan Ustaz? Buat nama orang je, Muhammad. Ya tak ya juga ya. Akala kata kerja. Siapa yang buat kerjaan tersebut? Muhammad. Muhammad yang makan tadi. Okey. Dia makan apa? Kamu ingat je makanan yang paling senang. Nasi. Al-Aruza. Nasi. Dah. Al-Aruza. Nasi. Telah makan Muhammad nasi itu. Tapi kena ada alif lam ya. Untuk yang ketiga ni kena ada alif lam. Sebab apa? Nak fokus, nak rujuk pada apa yang dia buat. Ustaz, saya buat kalau saya letak domer kat mula-mula boleh Ustaz? Boleh. Tapi kamu kena ingat, kamu nak letak domer, kamu kena pastikan jika akala, kamu kena letak domer huwa saja. Kalau anta tak boleh. Ya? Ana pun tak boleh kalau dia fi'il madi. Dia kena huwa je. Huwa akala al-aruza. Dia telah makan nasi itu. Boleh. Tak ada masalah. Tapi ingat, kena ingat, perkataan itu lelaki perempuan. Kalau perempuan dia mesti ada tahu hujungnya tanda mati. Ustaz, kalau soalan yang sebenar tahun lepas sama dengan tahun ni tak? Lain, berbeza. Berbeza ya. Okey. Boleh tukar kualiti. Tapi kamu nak bina ayat ni tak, kalau sebab bina perkataan ni tak, dia tak semestinya kamu jadikan dia kata kerja. Kamu boleh buat dia sebagai kata nama pun boleh, tak ada masalah. Mula dengan huwa pun boleh. Baik. Tetapi ingat, andai kata kamu tak tahu, kamu tinggalkan dulu. Kadang-kadang ada jawapan itu berada di mana? Di sini. Cuba tengok sebelah ni. Cuba nampak sebelah ni. Ini soalan tahun lepas. Okey, cuba tengok yang nombor 2 ni. Yakulu tempat kosong Abah Syahri. Ni apa Ustaz? Okey, tahun lepas ini soalan yang kali pertama keluar tahun lepas. Dia minta kamu untuk isi tempat kosong berpandukan gambar. Kamu kena tentukan ni gambar siapa? Katakanlah guru perempuan. Kalau guru perempuan kamu kena letak muallimatun ta marbutah. Ya? Okey. Tapi bukan yang tu saya nak sebut. Cuba tengok yang ini. Tak. Cuba tengok yang ni. Sila-sila. Qira'ah ni. Nampak? Dia qira'at ad-darsa. Okey. Sebenarnya dalam kertas soalan tu dia dah bagi bantuan kat kamu tau. Cuma beza dia lah. Dekat soalan 47 ni dia qira'ah. Tapi soalan 56 ni dia qira'at. Dia ada ta tanda mati. Senang aja. Kamu tahu kalau ta tanda mati tu perempuan. Tapi nak bina ayat ni qira'ah ni sebenarnya qira'ah ni untuk lelaki. Kamu ikut ni. Nampak tak yang perkataan ni ad-darsa ni? Ad-darsa ni dia tak rujuk lelaki perempuan. Kamu boleh guna ayat ni. Contoh, qira'ah, buatlah qira'ah. Qira'ah, buat saja, buat nama sama pun boleh. Tapi yang penting lelaki. Qira'ah Muhammadun. Katakanlah kamu tak tahu Al-Quranah. Buat dia, tiru yang ni balik. Ad-darsa. Weh, dalam kertas soalan tu ada jawapan lah weh. Nampak? Sebab tu kena baca betul-betul. Kalau tulis nama je boleh Ustaz? Boleh. Yang ni kan, contoh yang ni kan. Ustaz keluarkanlah semua. Contohnya kan, muallimatun ni kamu tukar qira'at sebab dia perempuan kan. Cari nama perempuan lah. Qira'at Fatimah ad-darsa. Boleh? Soalan tahun lepas dia banyak bagi markah free tau sebenarnya. Pelajar tu tak nak je jawab. Nampak tak? Okey, cuba tengok yang kedua. Yakulu. Yakulu ni sedang makan fi'il mudhari'.
Tetapi cuba tengok nombor 46 ni. Dia bagi akala. Akala dengan yakulu bezanya ialah akala tak ada ya. Tapi kamu boleh tiru. Macam mana boleh tiru Ustaz? Akala, okey, akala. Kamu kena ingat nama perbuatan ni dah ada. Kamu kena ingat siapa yang buat perbuatan ni. Katakanlah kamu buat Muhammad juga. Akala Muhammad. Kamu tak tahu dia makan apa. Kamu tiru balik ni. Abah Sya'rin. Akala Muhammad Abah Sya'rin. Telah makan Muhammad rambutan itu. Tapi ni tak ada alif lam tak? Yang ni tak apa. Ini memang tak payah alif lam Abah Sya'rin ni. Sebab apa? Sebab dia apa nama? Dia dah spesifik. Dia tak perlu alif lam. Macam dekat TikTok tu kan. Selalu kita dengar. Lah ting 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 ting. Itu menangis. Kan? Betul tak Fatimah Syirah? Nama aku juga disebutnya dia katanya. Boleh Fatimah? Boleh. Okey. Okey, baik. Kawan kita Rafris, dia cakap kalau tulis nama boleh Ustaz, dia kata. Boleh, tulis nama boleh. Tak ada masalah. Yang penting beza lah lelaki perempuan. Amboi, dia guna background Ustaz, dia screenshot Ustaz tengah nganga. Aduh. Buatlah kenangan. Ya. Kenangan, tinggal kenangan. Dah. Kalau nyanyi gang tak habis kerja kita. Okey, kita teruskan. Okey, cumanya macam katabah ni kita tak jumpa lah kan. Okey, biasanya Ustaz akan, kalau Ustaz bagi jawapan, Ustaz akan menghafal je apa kata-kata nama yang ada. Okey, katabah ni artinya telah menulis. Buat je nama sama, katabah Muhammadun. Dia tak potong markah pun. Baris kena buat Ustaz. Ni masalahnya, baris kena buat. Baris kena buat. Cuma untuk baris, kamu dah hafal dia punya nama-nama, dia punya isim, jangan risaulah. Okey, katabah Muhammadun telah menulis. Siapa telah menulis? Muhammad. Muhammad telah apa? Arisalata. Yang kataba Muhammadun ar-risalata 'alal kursi ma'a sadiqi. Panjangnya Ustaz. Telah menulis Muhammad surat itu atas kerusi bersama kawannya. Tak payah panjang-panjang, ingat 3 je. Tapi siapa yang advance, dia dah faham tentang cara nak letakkan apa nama dia, huruf jar, silakanlah. Ustaz, kalau kita salah baris, potong markah ke? Okey. Markahnya insya-Allah lah dia tak adalah potong markah tu banyak sangat. Cuma mungkin kalau salah baris pada isim pada domir ya, kalau pada domir itu salah letak baris, kamu buat anti. Tapi kamu buat anti muallimun, dengar. Anti muallimun padahal sebenarnya muallimatun. Yang itu salah. Kamu nak buat anta muallimun. Tapi kamu buat anti muallimatun. Salah. Anti muallimun. Anti muallimun. Muallimun lelaki. Kalau perempuan muallimatun. Anti tu perempuan. Jadi salah buat. Tak ada markah lah, salah. Tapi ustazah kata tak payah letak baris. Okey, ustazah dia kata, ada kawan kita cakap, ustazah kata tak payah letak baris. Sebenarnya dia clash kat sini, nak letak baris ke tidak. Baik, kalau buat ayat ni, ustaz dulu pun cakap tak letak baris. Tetapi ada setengah orang, ada setengah penanda dia kata letaklah baris. Tapi nak selamat macam ni lah. Ya, nak selamat macam ni. Pada ustaz, ambil yang pendekatan yang pertama dulu. Tak perlu letak baris, tak apa. Tapi kalau dia berkaitan dengan domer, kata nama, kata ganti nama, domer, ya, wa umahum tu kamu kena letak baris lah. Ustaz pengawal perisa kat mana? Taman Gombak, Taman Gombak. Okey. Okey, baik. Sekarang tengok nombor 49. Dia kata haza. Kamu nak bina ayat haza. Haza ni mula dengan kata nama. Senang aja. Haza kamu letak je isim. Tapi jangan letak alif lam tau. Jangan buat haza al-kursi, tak boleh. Kamu buat haza kursiyun, boleh. Haza mu'alimun, ini guru lelaki. Haza tilmizun, ini pelajar lelaki. Dah dapat markah. Anak murid ustaz lagi best. Haza. Dia ambil yang bawah ni. Haza tilmizun, yang bawah ni kan. Dia buat 2 kali. Haza tilmizun, bawah pun dia buat haza tilmizun. Pada ustaz boleh, bukan tak boleh, dapat juga markah. Tapi pelbagailah sikit kan. Haza yang atas haza kursiun. Yang bawah ni buatlah haza tilmizun pun boleh. Ataupun tilmizun buat yang panjang sikit-sikit lah. Huwa tilmizun zakiyun. Dia pelajar lelaki yang cerdik. Boleh. Ya? Boleh. Okey, ada soalan tak untuk bina ayat? Boleh tanya kat Q&A. Tengok background saya. Kenapa background kau?
Boleh yang guna akaun Siti Afiqah boleh? Ustaz, kenapa ayat pendek tak tambah alif lam tapi ayat panjang ada? Ayat pendek tak tambah alif lam. Okey, baik. Ayat pendek ni dia sebenarnya kita nak biasanya kita nak kenalkan. Jadi dia tak perlu alif lam sebenarnya. Dia biasa je. Haza kursiyun, haza tilmizun dah. Tetapi satu benda yang saya ingatkan. Andai katalah tilmizun ini dia pakai alif lam. At-tilmizu. Kamu jangan buat haza ke, huwa at-tilmizu ke, haza at-tilmizu ke, anta at-tilmizu ke, tak boleh. Kalau dia ada alif lam at-tilmizu, kamu kena letak dia mula-mula. Dan kamu kena bagi tahu apa dia. Sebab bila ada alif lam, dia jadi lebih fokus. Dia jadi macam, kita panggil apa ya? Kita panggil sebagai perhususan. Contohnya, at-tilmizu, pelajar itu. Kenapa dengan pelajar itu? Kamu kena cerita ke pelajar itu sebab apa? At-tilmizu zakiyun, pelajar itu cerdik. Macam itu. Ya. Ustaz, kalau hari ni last link ni masih buka ke tak ya? Link ni takkan tutup lah. Link ni takkan tutup link lagi. Nanti kan kalau tanpa Ustaz Seliang tengok esok ada yang masuk, tak apa-apa sembang. Tapi link kat grup tu Ustaz tak tutup. Link kat grup Ustaz tak tutup ya. Okey, baik. Okey, baik. Cuba tengok yang ni pula. Soalan yang isi tempat kosong ni. Kamu boleh letak nama, boleh letak gelaran. Tal'abu tilmizatun boleh. Pelajar sedang bermain, pelajar perempuan itu di padang. Ataupun kamu boleh buat pemain perempuan. La, lam alif. La, ain batun. Lam alif, ain bata marbutah. La, ain batun. Okey, ini yang pernah keluar pada tahun lepas. Tahun ni saya tak tahu. Wallahualam macam mana rupa dia. Okey. Kemudian, tahun lepas keluar soalan yang berbentuk macam ni. Ya, insyaAllah nanti lepas kelas Ustaz akan buka mic. Dan juga waktu Ustaz buka mic tu Ustaz akan sebut yes, Ustaz ramai-ramai sebut Mumtaz. Boleh? Masa tu buka kamera dulu, kita ambil gambar tu. Okey, baik. Dah, fokus pada ni dulu. Nanti kita cerita pasal tu. Nanti kau Ustaz nangis yang. Gencana. Gencana yuk. Aduh, yelah. Boleh Nur Khairin. Bulat aspek mata dia. Okey, baik. Kita teruskan. Untuk soalan ini, dia minta kamu wafik. Wafik ni maksudnya suaikan. Suaikan perkataan ini ataupun ayat ini dengan jenis dia. Jumlah ismiah, ayat kata kerja, ayat kata nama, jumlah fi'aliyah, ayat kata kerja. Jadi macam Ustaz bagi tahu tadi, jika dia mula dengan nama orang ataupun ada alif lam, maka itu ayat kata nama. Kalau dia bermula dengan selain daripada nama orang ataupun alif lam, itu kata kerja. Contoh, jalasat. Ini terang-terang kata kerja sebab dia mula dengan jalasat. Ta tu ada mati. Bila ta tu ada mati, bila ada ta, ujungnya tanda mati, itu untuk fa'il ataupun domain kata-kata nama seorang perempuan. Ni ya. Nampak? Kamu gariskan je lah. Luqman dan nama orang. Yusuf pun nama orang. Gariskan mana yang tahu dulu. Jadi yang lain Ustaz? Yang lain semua kata kerja. Okey, lagi satu Ustaz ajar. Skill nak jawab soalan yang macam ni. Contoh. Katakanlah kamu dah jumpa, okey, nama kamu sebelum kamu gariskan, kamu cek dulu. Okey, nama orang. Jumlah ismiah. Okey, Luqman nama. Yusuf pun nama. Kamu pun tanda. Okey, dua ni nama. Kamu cari lagi. Ada alif lam tak? Okey, tak ada perkataan alif lam. Okey, nama dah dua orang. Perkataan alif lam pun tak ada. Huwa hazi pun tak ada. Jadi Luqman Yusuf ni adalah jumlah ismiah. Kamu gariskan dulu. Jadi, bila kamu dah garis dua, dah tak ada lagi nama, tiga baki tu confirm jumlah fi'liyah. Sebab dalam kaedah soalan UPKK, jawapan dia mesti tiga nisbah dua. Sama ada tiga jumlah ismiah, dua fi'liyah ataupun tiga fi'liyah, dua ismiah. Dia macam tu. Katakanlah kamu pilih jawapan semua jumlah ismiah, kamu rugi 3 markah. Kalau kamu kata jumlah fi'liyah semua sekali, kamu rugi berapa markah? 2 markah. Sebab kamu tidak baca soalan betul-betul. Macam tu. Ustaz datang pengaruh dengan TikTok, kata Alia. Relax Alia. Macam mana Ustaz lalu je ada bunyi lah. Kata tak apa, tak ni Ustaz pun tak tahu. Okay? Okay, boleh. Senang aja. Ustaz percaya dekat sekolah kamu pun, pihak sekolah adalah sekolah-sekolah tertentu
ada buat teknik jawab soalan UPKK. Jadi kamu pun dah menguasai separuh ataupun sepenuhnya ya. Ustaz ada TikTok, ada ARTC 2301. Nanti masuklah. Okay, boleh. Alright. So, yang ni yang tadi. Cuma soalan yang ni jarang keluar dah. Soalan ni dah tak keluar sangat dah. Soalan ni apa? Soalan ni dia nak kamu tuliskan ayat ini mengikut gambar. Dia bagi gambar, dia bagi situasi. Kamu kena tentukan, ya, kamu kena tentukan ayat dengan situasi tersebut. Jadi soalan ni dia susah kepada pelajar ialah yang pertama sekali dia tak faham maksud setiap ayat di atas. Okey. Jadi yang pertama sekali kamu tengok dulu gambar. Gambar ni gambar apa? Kamu kena fokus dulu gambar ni gambar apa. Contoh yang pertama, ada ustazah, ada budak belajar. Oh, gambar dalam kelas. Kamu tengok bawah. Ada budak dia sepak bola tapi kakinya sengit. Oh, budak ni cacat. Bukan. Dia tengah main bola. Dia tengah main bola ya. Cuba tengok keeper dia. Tiang gol pun tak sempurna. Ni ada seorang budak tengah lari. Kurusnya lah dia. Yang ni tiba-tiba botak. Pakai baju singlet main bola. Siapa main bola pakai singlet ni? Tak lah. Tapi kita anggaplah dia sedang bermain bola. Yang kedua, dia tengah makan di kantin. Tapi kamu jangan cakap dia tengah mengumpat ke apa ni, kawan sebelah ni mulut sampai tutup macam ni. Tak. Ya, gambaran tengah makan di kantin. Ya. Ustaz, kalau tanya maksud sesuatu perkataan dalam bahasa Arab, pengawas bertugas akan bagi tahu ke? Okey, Ustaz bagi tahu kamu ya. InsyaAllah jika kamu tak faham maksud perkataan tu, setakat yang Ustaz tahu, pengawas dia akan datang. Kamu tanya Ustaz apa maksud al-mat'am ni? InsyaAllah pengawas akan bantu. Ni kantin maksudnya. Contoh. Tapi kalau kamu masih tanya, pengawas akan kata, tak apa, kamu fikir dulu. Nanti bila betul-betul tak tahu, panggil saya. Lepas tu kamu angkat tangan sekali lagi, dia pun tak layan kau dah. Tak adalah. InsyaAllah pengawas bantu kamu. Lagi-lagi yang duduk depan pengawas. Depan dia pengawas. Tengok je pengawas tu muka dia. Kenyap mata sikit kalau dia lelaki. Kalau kamu perempuan, dia lelaki kan, kenyap mata. Pengawas tu mesti kata, sikit mata. Sakit mata pergi bilik isolasi. Okey, baik. Jadi kamu kena kenal tempat. Okey, ni budak tengah belajar dalam kelas. Yang ni tengah main di padang. Yang ni dekat kantin. Jadi yang pertama sekali, kamu tengok ayat ni, kamu mungkin tak cam macam mana nak kenal ayat ni kan. Kamu cuba juga tengok. Ya, cuba baca juga. Tadrusu Fatimah fil madrasah. Okey, Fatimah nama perempuan, kamu cari. Tak ada perempuan lah kat sini, takkan macam kantin kot. Madrasah ni sekolah. Ni lah jawapannya ni. Kamu tak tahu tadrusu ni apa. Tadrusu ni maksudnya sedang belajar. Jadi jawapannya itulah. Sedang belajar Fatimah dalam sekolah. Dalam kelas. Semua perempuan. Lelaki tak ada. Okey. Ya'kulu at-tilmizu fil mat'am. Kamu tak tahu mat'am apa tapi kamu tahu ya'kulu ni makan. Mana orang makan ni ini makan. Ni gambar orang makan. Yal'abu Umar fil mal'ab. Kamu tahu mal'ab tu padang. Yal'abu kamu tak tahu. Yal'abu tu main. Jadi kamu cari perkataan. Ni rupanya. Maksudnya kamu kena kenal pasti. Ya. Kena kenal pasti. Ada tak nama ustaz tu? Mana murid ustaz respon. Ustaz saja je kan. Anak murid ustaz ni. Ada Kasara ni. Tersebut nama. Dia tersebut nama. Dia bagi tahu ustaz. Tadi petang dia orang dah tahu tempat duduk meja UPKK masing-masing kan. Dia kata dia duduk, dia tak suka, dia kata duduk depan pengawas. Rasa kan. Kenapa dia botak? Allahualam, dia menazar kot. Okey, baik, boleh ya? Baik. Katakanlah keluar soalan yang ni pula. Okey, ni last. Yang ni last untuk jumlah fi'liyah dan ismiyah. Sila susun perkataan. Okey, saya keluarkan yang pertama. Yang pertama sekali, cara nak susun ayat. Okey, dengar betul-betul. Yang ni serius. Yang ini serius. Dengar ya. Pertama sekali, bila nak susun ayat, kamu kena tahu ayat perkataan pertama dengan perkataan hujung. Kebiasaannya bila susun ayat, untuk perkataan hujung, cari perkataan yang berbaris bawah. Dalam masalah dia ni kita tengok al-madrasati baris bawah. Okey, kamu dah susun madrasati perkataan terakhir. Tapi kena ingat, sebelum perkataan berbaris bawah ni dia ada huruf jar.
Kamu dah hafal huruf ja. Min, ilah, an, ala, fi, alba. Apa itu huruf ja? Huruf ja tu kata sendi. Jadi, sebelum kataan baris bawah ni ada huruf ja. Fil madrasati. Adat dia macam tu. Selepas huruf ja, perkataan tu mesti baris bawah. Settle dua perkara. Kamu dah settle, hujung sekali mesti ada huruf ja dengan satu perkataan alif lam yang berbaris bawah. Yang berbaris bawah. Sekarang nak settlekan yang ni macam mana? Sebenarnya ni jangan risau. Kamu letak je kata kerja di awalannya. Ya ta'allamu atil mizu. Tapi kalau kamu letak atil mizu ya ta'allamu pun boleh sebenarnya. Dah jadi satulah perkataan satu ayat. Dapatlah markah 2. Ya, dapatlah markah 2. Tak apa Alia, dia tak kenal kamu pun. Yang kenal Fatimah je. Okey, baik, kita teruskan. Okey. Seterusnya, agak-agak kamu lah. Cuba kamu bina ayat nombor 2 ni sendiri. Cuba bina ayat sendiri. Ustaz bagi masa kamu tengok. Tak payah tulis pun tak apa. Kamu tengok, kamu bina sendiri. Kamu bina sendiri. Tak payah tulis. Kamu fikir. Qaimun fi wal fasli. Okey Adam. Saya duduk tepi pengawas. Tengok Alia, kawan kamu seorang ni. Duduk tepi pengawas. Macam mana dewan kamu tu? Okey, dah dapat. Baik. Sekarang ni kita tengok kata ni. Ustaz, saya tak tahulah sebab dalam ni ada kata nama. Ada kata kerja. Nak letak apa mula-mula ya? Faham? Dengar sini. Bila kamu jumpa ada kata domer, haza ataupun isim syarah, ada haza ke, hazihi ke, ada huwa ke, hiya ke, anta ke, letak domer mula-mula. Letak dia mula-mula. Kalau domer, huwa, huma, hum letak mula-mula. Kalau ada haza, hazi letak mula-mula. Lepas tu baru letak isim dia. Ataupun kata nama dia. Macam mana nak kenal kata nama Ustaz? Tengok baris dia ni. Kalau dia baris tanwin depan 2, itu kata nama tu. Huwa qaimun. Dia telah berdiri. Fil fasli dalam kelas itu. Lam ini berbaris bawah. Sebab apa? Sebelumnya ada huruf ja. Dah. Nampak? Sorry, malam ni Ustaz semangat sikit nak ajar bahasa Arab. Sebab Ustaz tengok kamu semua betul-betul beria-ria belajar. Muka Ustaz macam tak reda je. Beria-ria. Aduh, tak adalah. Okey, Akil Ashraf, okey? Akil Ashraf dah makan? Nama kamu ke tu? Dah, Zaid. Yang guna akaun Rashid Said, okey? Gelap je, tak nampak apa tu. Akaun Nur Mazalina, matanya terbeliak daripada semalam. Tak tutup-tutup. Jadi robot, nyap, nyap, nyap dia kata. Okey Muaz. Terbaik. Alright. Last, cuba kamu bina ayat nombor 3. Bina ayat. Susun perkataan huruf ni jadi ayat. Al-Kursiyyi, Maryam, Tajlisu ala. Ustaz, kuis jadi homework Ustaz. Okey, nanti kuis akan jadi homework. Sebab tak sempat saya ni. Ustaz, tolong tengok akaun Maira pakai telekung nampak rambut. Ush, tersebut pula. Tersebut. Siapa yang pakai tudung ke apa telekung, cuba cek. Cuba cek. Fatimah. Betul lah, aurat kan. Mana boleh tengok. Okey dah, baik kita lihat. Pertama sekali, kita kena kenal pasti. Ada tak domer kat sini? Tak ada. Wahumahum tak ada. Ada tak isim isyarah? Ya azazi pun tak ada. Jadi apa kamu nak letak? Okey, kamu nak letak awalannya tajlisu, kata kerja. Nah, tajlisu. Siapa yang telah duduk? Maryam. Ya, Maryam telah duduk. Sedang duduk. Telah duduk. Sedang duduk Maryam. Okey. Ustaz, ya ni tak ada baris bawah. Sorry ya, ada baris bawah. Nampak ni. Bila type ya ni baris bawahnya dekat bawah sabdu pula. Tapi kalau jika dalam periksaan betul, kamu jangan buat macam ni ya. Periksaan betul jangan letak baris bawah. Ya, macam ni. Letak bawah ni sebab Ustaz type. Betul tak? Okey. Tak sempat lah kot quiz, tapi Ustaz akan jadikan assignment lah. Malam ni Ustaz nak kongsi teknik jawab je. Baik dah. Okey, baik. Jadi maksudnya untuk bina ayat, nak susun perkataan,
Pertama sekali dalam perkataan tu cari huruf jar, kemudian cari perkataan yang ada alif lam baris bawah. Ujung sekali. Itu letak kat ujung. Mungkin jugalah Ustaz rasa lah tahun ni mungkin masuk soalan macam ni lah. Mungkin lah. Kamu nak soalan ni keluar ke? Tak nak. Habis kamu nak apa? Tak ada soalan Ustaz. Tak payah keluar apa-apa pun. Biar kosong je kertas tu. Tak nak jawab. Oh senang kerja kau ya. InsyaAllah Ustaz doakan anak murid Ustaz semua dapat soalan yang paling senang, paling mudah. Dan lagi satu nak jawab soalan bahasa Arab ni, jangan gopoh gapa. Kalau kamu gopoh gapa, itu yang kamu main hantam saja jawapan. Ya? Okey, habislah kata kerja. Okey, last but not least. Ustaz nak cerita pula cara teknik jawab soalan petikan ataupun karangan. Senang aja. Yang ini Ustaz tak nak cerita banyak tapi Ustaz nak bagi tahu pada kamu sekali. Ini pun Ustaz dah bagi tahu dalam soalan Jawi kan. Tapi untuk kata petikan tolong dengar betul-betul. Pertama sekali Ustaz percaya daripada soalan 1 sampai soalan sebelum petikan ni kamu dah penat. Your mind is blocked. Tak boleh nak fikir. So jangan jawab lagi soalan ni. Bukan jangan jawab terus. Jangan jawab lagi. Sebab masa menjawab soalan bahasa Arab 2 jam ya. 2 jam tau. Ya, jangan kumpul gapau saya cakap. Okey, relax tu. Bagi rest 2-3 minit. Dah bersedia baru buka. Baca dulu semua teks ini. Ulang sebanyak 3 kali. Kerana apa? Dalam tempoh 3 kali baca tu, dalam tempoh 5 minit, apa yang kamu baca ni dia akan melekat di sini. Dengan syarat, baca betul-betul. Tajtami'u'a ilatah. Baca betul-betul. Tengok huruf satu-satu. Tapi jangan baca kuat-kuat. Tajtami'u'a ilatah Maryam fil manzil wa tatbuhu. Semua orang tengok kau. Budak ni betul-betul stres ni. Budak ni memang betul-betul tertekan weh. Nampak sangat tertekan itu. Ataupun kamu baca kuat-kuat style mengaji. Tajtami'u ailata Maryam fil manzil. Memang tak jadi apa. Jadi kamu kena baca dulu. Bila dah baca, kenapa kena baca 3 kali Ustaz? Dalam tempoh 5 minit, kamu akan ingat apa yang kamu baca. Lepas tu, tengok soalan. Pertama sekali, jangan jawab soalan ni terus. Cari kata kunci. Maza tatbuhu Maryam wa ummuha. Buang maza ni. Buang maza ni. Kata soal buang. Ambil tatbuhu Maryamu wa ummuha. Kamu cari perkataan yang ada tatbuhu Maryam wa ummuha. Okey, mana tatbuhu? Okey, ada tatbuhu. Tapi tak ada Maryam wa ummuha. Okey, tak apa. Teruskan baca dulu. Nah, adalah. Lah. Tatbuhu Maryam wa ummuha ada. Kena buat apa Ustaz kalau ada? Dia tanya kita pula. Kena buat apa? Jawablah. Okey, gariskan. Tatbuhu Maryam wa ummuha. Gariskan terus ayat selepasnya al-at'imah al-mufaddalata wa hiyal aruzah sampai noktah. Lepas tu kena buat apa? Gariskan dulu jawapan tanda soalan pertama. Lepas tu jangan tulis lagi. Sebab apa Ustaz jangan tulis lagi? Jangan tulis lagi. Sebab apa jangan tulis lagi? Kamu kena gariskan dulu jawapan. Cari jawapan soalan nombor 2. Kerana apa? Bila kamu tulis, kamu dah buang masa. Kamu ada 5 minit je ingat perkataan tadi. Ada 5 minit je kamu kena ingat. Dalam masa 5 minit tu kalau kamu tulis, dia akan hilang. Lala tak ingat. Kena baca balik. Jadi kamu gariskan dulu. Dah habis garis, dah dapat jawapan, baru kamu Allahumma salli Muhammad. Tulis semua jawapan tersebut. Ustaz tahu tak soalan yang paling mudah? Soalan paling mudah nama-nama haiwan, nama serangga, nama-nama buah-buahan dan nama sayuran serta bahasa kelas. Okey, boleh? Alhamdulillah, tabarakallah. Terbaik. Terbaik semua. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak. Dah cukup. Okey, baik. Dan manjada wajada, semoga kamu dapat 8 AUPKK dalam bahasa Arab. Beri tepukan pada diri sendiri, come on. Okey, itu TikTok Ustaz ARTC 2301. Okey, pertama sekali tahniah kepada semua. Jangan keluar lagi. Ini belum habis lagi. Ustaz ada beberapa amanat nak sampaikan kepada kamu. Okey, jadi apa-apa pun Ustaz nak ucapkan syabas dan tahniah kepada semua anak murid Ustaz yang bersama-sama dengan Ustaz daripada minggu lepas
Ingat lagi tak saya cakap apa minggu lepas? Siapa yang masuk kelas Ustaz minggu lepas yang didengar apa? Saya bagi tahu, kamu semua, walaupun kelas kita 2 minggu, kamu pejam mata sekarang, buka-buka dah hari terakhir. Sah, buka mata sekarang. Wih, betul lah weh, hari terakhir lah. Haa lah. Jadi maknanya ni hari terakhir kawan-kawan. Pertemuan perpisahan. Jangan sedih-sedih lah, apa nak sedih-sedih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Siapa yang join kelas Ustaz pada bulan Ramadan nanti Ustaz akan iklankan dalam grup. Jangan keluar grup ya. Bulan Ramadan nanti Ustaz akan fokus kepada bahasa Arab dengan Jawi. InsyaAllah nanti Ustaz akan iklankan siapa berminat untuk tahunan punya subjek. Tak kisahlah sekolah Jawi ke, sekolah Jaiz ke, Ustaz open. Sebab dia universal lah, nanti join. Tapi untuk UPKK ni, dengar betul-betul ya anak-anak sekalian, buat yang terbaik. Jangan alpa, jangan lalai. Esok Sabtu, Ahad, Isnin kamu ada 3 hari sebelum periksa. Jangan buang masa. Study betul-betul. Tak faham boleh boleh tanya pada Ustaz. Buat latihan apa semua. Assignment yang Ustaz bagikan, Ustaz akan bagi lagi beberapa assignment. Dan juga video tambahan. Video-video tambahan yang tak ada dalam kelas kamu, Ustaz akan tambah pada dalam video rakaman. Slot rakaman tu nantilah. Okey, boleh. Jadi anak-anak sekalian, apa-apa pun Ustaz nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas komitmen yang kamu berikan. Ustaz sangat-sangat terharu kerana apa? Kerana kamu semua merupakan anak-anak murid yang sangat-sangat berdedikasi dan Ustaz percaya sebenarnya yang kamu semua boleh capai kegemilangan dan kecemerlangan insya-Allah ta'ala. Amin. Yes, mumtaz.